Salam sejahtera. Satu tular di media sosial mengatakan kononnya Anwar Ibrahim di dalam tahap kesehatan yang menakutkan. Tapi rupa-rupanya itu tidak tepat. Ramai orang yang coba memfitnah keadaan kesehatan Anwar Ibrahim. Ada yang memfitnah karena mereka cemburu, dengki dengan apa yang ada pada Anwar Ibrahim. Beliau bekerja luar biasa. Beliau bekerja tanpa melihat mengira penat lelah beliau. Pengorbanan Anwar Ibrahim memang luar biasa. Saya bukanlah pentaksub Anwar Ibrahim, tapi kita tahu gerak kerja Anwar Ibrahim memang luar biasa. Siapapun Anda yang ada di Malaysia memang tahu Anwar Ibrahim bekerja lebih daripada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh sebab itulah kita doakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sehat dan tidak berada dalam keadaan yang meragukan. Kesihatan Perdana Menteri pada tahap memberangsangkan, kata pengarah Hospital SIS. Kesihatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berada pada tahap memberangsangkan, sekaligus membolehkan beliau meneruskan semua tugasan rasmi seperti dijadualkan. Pengarah Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Dr. Farid Rizal Abdul Hamid berkata, keputusan itu diperoleh selepas pemeriksaan kesihatan berkala dijalani Perdana Menteri itu di hospital itu hari ini. Pemeriksaan ini juga mencerminkan komitmen berterusan Perdana Menteri dalam memastikan tahap kecergasan dan kesejahteraan diri sentiasa terpelihara. Ia demi menjamin keupayaan beliau memimpin negara dan menunaikan amanah kepada rakyat dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang ramai orang yang cuba mahu lihat Anwar Ibrahim ini tumbang. Mereka mahu lihat Anwar Ibrahim ini letak jawatan kerana tidak sihat. Yang menyedihkan ialah ada juga orang-orang ataupun ada influencer yang cuba memfitnah Anwar Ibrahim dengan pelbagai jenis penyakit yang menakutkan. Inilah netizen yang tidak bertanggung jawab. Influencer, pempengaruh yang tidak bertanggung jawab. Blogger yang tidak bertanggung jawab. Dengan menuduh Anwar dengan pelbagai tuduhan dan tuduhan penyakit yang bukan ringan, tapi berat. Dia kata Anwar Ibrahim ada penyakit itu, inilah apa semua. Tapi hari ini sudah disahkan oleh doktor bahawa keadaan kesihatan Anwar Ibrahim dalam keadaan yang memberangsangkan. Jadi kalau Anda dengar kononnya Anwar Ibrahim ada macam-macam jenis masalah kesihatan, bermula dari masalah kesihatan yang biasa kepada masalah kesihatan yang lebih luar biasa, semua itu adalah bohong dan fitnah semata-mata. Kita akan dengar apa yang doktor cakap. Jangan percaya dengan media sosial. Media sosial ini memang sukar untuk kita percaya. Jadi ayolah kita semua rakyat Malaysia, kita menyokong Anwar Ibrahim dalam kepimimpinannya, dan lebih penting lagi, kita doakan semoga Anwar Ibrahim kekal sehat memacu negara ini ke arah yang lebih maju, memacu negara ini menjadi sebuah negara yang lebih disegani oleh dunia. Sekarang negara kita sedang dalam pemilihan yang luar biasa, sehingga kan kita mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa. Terima kasih Anwar Ibrahim. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum
Ini apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita dikejutkan dengan laporan pemeriksaan kesehatan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya ini tahap kesehatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiada yang boleh menafikan betapa kerasnya kerja Anwar sekarang. Beliau bekerja keras tanpa melihat jadual. Kadang-kadang kita hairan bila waktu dia akan bercuti. Benar-benar dia kerja keras untuk memulihkan negara. Sampai ada orang kata mereka cemburu dengan Malaysia kerana mempunyai Perdana Menteri yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Anwar jalani pemeriksaan berkala. Ini tahap kesihatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kesehatan Perdana Menteri berada pada tahap yang memberangsangkan, sekaligus membolehkan beliau meneruskan semua tugasan rasmi seperti yang dijadualkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seringkali saya melihat Facebook Anwar Ibrahim dalam statusnya, beliau seringkali melakukan aktiviti senaman. Anwar Ibrahim sepatutnya menjadi teladan kepada semua pemimpin yang lain. Meskipun di dalam kesibukan, beliau masih mengambil masa untuk berehat serta bersama dengan keluarga melakukan riadah. Tuan-tuan dan keputusan sekalian, keputusan itu diperoleh selepas pemeriksaan kesihatan berkala yang dijalani Datuk Seri Anwar Ibrahim di hospital itu hari ini. Pemeriksaan ini juga mencerminkan komitmen berterusan Perdana Menteri dalam memastikan tahap kecergasan dan kesejahteraan diri sentiasa terpelihara. Ia demi menjamin keupayaan beliau memimpin negara dan menunaikan amanah kepada rakyat dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, kata pengarah hospital Sultan Idris Shah Hospital Serdang Dr. Farika Rizal Abdul Hamid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini kita ketahui bahawa Anwar Ibrahim pernah membatalkan satu aktiviti itu. Kehadirannya tidak dapat datang kerana beliau telah mengalami masalah kesihatan dan perlu berehat. Pada waktu itu ramai orang yang cuba memfitnah Anwar Ibrahim dengan pelbagai fitnah yang tidak senonoh. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, doktor sudah mengesahkan bahawa tahap kesehatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berada dalam tahap yang memberangsangkan. Anwar Ibrahim tidak perlu risau kerana beliau masih dapat meneruskan tugas rasmi seperti yang dijadualkan. Dengan kata lain, Anwar Ibrahim masih kompeten, masih mempunyai kekuatan dan kelayakan untuk terus memimpin negara. Namun demikian, memang kita menyokong supaya kepimpinan pada masa akan datang bukanlah dipimpin negara ini oleh orang yang sudah terlalu tua. Kalau umur dah 100 tahun, macam mana lagi nak jadi Perdana Menteri? Nak bergerak ke sana sini pun susah. Nak mahu bermesyuarat pun susah. Apakah pula nak melawat sesuatu tempat yang sangat jauh. Bayangkan kalau dah 100 tahun tapi masih jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, pemeriksaan kesihatan yang berkala dijalani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim cergas dan kesehatannya terpelihara.
Demi menjamin keupayaan beliau memimpin negara dan menunaikan amanah kepada rakyat dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, Anwar Ibrahim akan membuat pemeriksaan berkala dan beliau menjaga tahap kecergasan dan kesejahteraannya. Kita doakan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, semoga Perdana Menteri yang kita sayang ini berada dalam keadaan yang sehat. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Saya kongsikan kepada Anda yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, gout, dan sukar berjalan ke sana-sini. Ini saya kongsikan dengan Anda semua. Tongkat kerusi lipat foldable yang Anda boleh gunakan menjadi tongkat, juga boleh menjadi tempat duduk Anda di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk solat kerana sakit sendi, ini saya kongsikan dengan Anda, prayer seat, kerusi tempat untuk solat yang boleh digunakan bagi mereka yang sakit sendi. Dapatkannya dengan tekan butang di bawah ini, dapatkannya di Shopee. Murah banget. Saya kongsikan dengan Anda, kerusi kuliah masjid berwarna hijau, murah, Rp29 sahaja satu set. Anda boleh gunakan sewaktu mengaji, belajar Al-Quran, dan sebagainya. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kerusi tongkat, walking stick foldable. Anda boleh gunakan di mana-mana Anda berjalan, ketika sakit sendi, dan sebagainya. Tidak lagi takut pergi kemana-mana, Anda boleh berehat pada bila-bila masa.